sebesar-besar kehebatan adalah yufaqih fid din. Orang tu tadi akan mendapat faham dalam agama. Bukan banyak je dalam harta, bukannya segak dalam bergaya, tidak. Tetapi orang yang dikatakan mendapat khairah adalah orang yang mendapat kefahaman tentang agamanya sedalam-dalam dan sehadam-hadam. Kalau seseorang mengatakan dia sudah pandai dalam satu bidang, jangan pernah sombong untuk menidakkan kepandaian orang dalam bidang lain. Sebab tu selalu kita ingatkan, anak-anak ini dilahirkan dengan pintar. Sebab pintar itu wajib, bodoh itu pilihan. Boleh faham? Semua anak-anak ini cerdik, bersih. Cuma kecenderungan kecerdikan itu tidak mampu untuk digaris pandu oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini, menginjak masuk ke malam yang kedua bagi tahun 1442 bagi bulan yang pertama, bulan Al-Muharram. Dan masih lagi kita berada dalam kelompok bulan-bulan haram. Maka antara penanda aras yang ada dalam bulan Al-Muharram ini adalah yang pertamanya, dia termasuk dalam bulan-bulan haram yang mana perlu untuk kita meninggalkan segala jenis permusuhan, pergaduhan, pertembungan, perbalahan. Segala jenis peperangan, sama ada berperang dengan suasana ataupun emosi, perlu ditinggalkan. Yang keduanya, bulan Muharram ini ambil kesempatan atas ruang yang ada, walaupun kita berada dalam pandemik yang menyempitkan, jangan lupa untuk berpuasa Ashura dan juga puasa Tasu'ah. Nah, puasa hari yang ke 10 dan juga yang ke 11. Kalau tak boleh ambil 10-11, boleh ambil 9-10. Ikut yang mana kita boleh buat. Dan perbanyakkan juga untuk kita, yang ketiganya, bermohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan ini adalah bulan yang baru bagi tahun yang baru. Adakah 1441 yang meninggalkan kita? Dalam keadaan kita ini ditinggalkan adanya nilai pertambahan kebaikan di sisi Allah. Yang ini yang perlu untuk kita muhasabah. Dan sekiranya tidak ada peningkatan iman, tetapi yang banyaknya peningkatan tak ada, pening banyak Ustaz, maka kita kena ambil jalan untuk menjadikan tahun yang baru ini sebagai satu tahun yang kita mampu untuk jadikan sebagai batu loncatan untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala dan
menjalankan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita faham, meninggalkan amal salah dan meningkatkan amal saleh insya-Allah. Seterusnya perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dan perbanyakkan juga oleh kita untuk senantiasa mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam buih-buih permulaan ma'al hijrah ini. Maka antara kebaikan bagi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikira juga baik padanya adalah bila mana dia memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak moga-moga dengan memperbanyakkan selawat kita akan didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu wasallam wa barak alaih. Baik. Tuan-tuan sudah hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, pada malam ini kita sambung perkongsian kita daripada kitab Mazayani Intima'i lil Islam karangan Fadilatul Syekh Fatih Akan, apa artinya saya mengenal Islam, telah pun menjangkau pada tajuk yang 1.6 tajuk yang ke-6 daripada bab yang pertama, iaitu saya mestilah dapat menguasai diri, dan kita telah pun perincikan kepada tuan-tuan yang mulia beberapa tajuk terawal, antaranya mukadimah tajuk tersebut, kemudian golongan yang dipecahkan kepada 3 golongan, golongan yang mampu diganggu, golongan yang diganggu tetapi akhirnya kembali bertaubat kepada Allah, kemudian diganggu pula kemudian bertaubat kepada Allah, dan yang ketiga golongan yang tidak mungkin boleh diganggu dan digoda oleh syaitan. Yang kedua pada pertemuan yang lepas, iaitu sendi-sendi kekuatan dalam pertarungan jiwa, telah pun kita nukilkan kepada tuan-tuan, iaitu bagi dua. Kekuatan dalam pertarungan jiwa ni perlu pada 2 kekuatan, iaitu satu yang pertama adalah hati, yang keduanya adalah akal. Dan kita sempat juga untuk sampaikan kepada tuan-tuan mukadimah dalam bab akal sampailah kepada hadis yang terakhir. Kalau tak silap dalam catat-catik saya di muka surat 94 tu, kita dah sampai kepada hadis yang terakhir berkenaan dengan akal. Dan untuk akal ini juga seperti yang kita sebutkan kepada tuan-tuan, penakrifan tentang akal ni cukup luas, dan kedudukannya dalam Al-Quran diulang siar. Antara yang kita sebutkan itu adalah afala ta'qilun, adakah kamu tidak memikirkan perkara tersebut, adakah hangpa tak pernah nak tahu benda ni. Antaranya kita boleh jumpa dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44, sebelum jumpanya kalimah wasta'inu bis sabri was salah, Allah Taala sebut atamuruna an-nasa bil birri wa tansa'una anfusakum. Kemudian di hujung Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya adakah kamu tidak berfikir, afala ta'qilun. Dan bila sebut kata akal, ada dapatan yang dimuatkan dalam beberapa risalah oleh cendekiawan Islam terdahulu, antaranya Al-Farabi dan juga Imam Al-Ghazali, yang mengatakan bahawasanya akal ini dia adalah dia bukan raja kepada jiwa. Yang menjadi raja kepada jiwa adalah hati. Hati adalah raja kepada jiwa. Akal ni apa dia? Akal ini adalah prajurit, ataupun yang lebih mudah kita gunakan sekarang adalah Perdana Menteri yang menjalankan setiap titah perintah yang datang daripada hati. Kemudian pembantu di bawah kepada akal ini ada 2. Satu namanya syahwah, yang keduanya nama amarah. Syahwah ini Imam Al-Ghazali menyatakan dalam meletakkan diagram
jiwa manusia ini seperti mana satu negara. Dia kata satu negara, rajanya adalah hati, Perdana Menterinya adalah apa yang dikatakan sebagai akal, gubernurnya adalah syahwah, dan polis, tenteranya adalah amarah. Sekiranya hati itu lembut, maka akal akan berlembut. Dan bila akal berlembut, automatik syahwah dan juga amarah akan lembut. Tetapi kalau hati itu keras, hati itu tegas, hati itu kaku, maka dia akan melahirkan perintah kepada tentera-tenteranya, iaitu akal ini akan bertindak paling awal, dia juga akan bertindak keras. Apatah lagi amarah dan juga syahwah. Baik. Sebab itu, dalam kita nak menghilangkan beban faham tentang akal ini, kata Fadilatul Syekh Fatihakan di muka surat ke-95, iaitulah, oleh kerana itulah Islam menggalakkan ilmu, makrifat dan mendalami agama, supaya dengan itu akal akan dapat mengambil sesuatu yang dapat menolongnya dalam membezakan antara baik dan yang jahat, antara hak dan juga batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepadanya, iradah Allah nak bagi kebaikan kepada dia, memberikan kebaikan untuk orang tu dapat kebaikan, sebab dia kembali kepada man. Siapa-siapa? Kata Allah, kata Nabi SAW, orang tu tadi kalau dia nak mendapatkan baik ataupun nak mendapat satu benda yang hebat daripada Allah, sebesar-besar kehebatan adalah yufaqihu fid din. Orang tu tadi akan mendapat faham dalam agama. Bukan banyak je dalam harta, bukannya segak dalam bergaya, tidak. Tetapi orang yang dikatakan mendapat khairah adalah orang yang mendapat kefahaman tentang agamanya sedalam-dalam dan sehadam-hadam. Dan bila sebut berkenaan perkara ni, perlu untuk kita kembali kepada rumus yang kita pernah kongsikan dengan tuan-tuan yang mulia, iaitu berkenaan dengan tingkat-tingkat baik. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu kita ada cerita berkenaan tayyib. Lepas tayyib kita akan pergi kepada khair. Lepas khair dia akan pergi kepada ma'ruf. Lepas ma'ruf dia akan pergi kepada ihsan. Daripada ihsan dia akan pergi kepada hasanah. Kalau tuan-tuan masih ingat lah. Dan saya jangkakan memang tuan-tuan ingat. Muka pun memang muka ingat belakang. Yang pertamanya tayyib. Tayyib ni baik. Baik daripada segi apa? Fizik. Kita tengok baik. Memang baik. Khair, benda tu baik. Tapi adakah benda tu baik untuk kita? Boleh faham? Tadi benda tu baik. Benda tu baik. Tanya kat siapa pun baik. Tetapi adakah benda tu baik untuk kita? Panadol baik tak? Baik. Tetapi baik tak untuk kita? Ambil Panadol satu papan, kupas-kupas pergi cicah dengan rojak mami. Rojak Mak Siti ke apa? Cik B. Boleh tak? Dia jadi tak baik balik. Tetapi hakikat dia baik. Cuma adakah dia baik untuk kita? Maka dia kena naik pada satu faham. Dengan akal ini kita pandukan daripada tayyib pergi kepada khair. Baik itu baik dah untuk aku. Baik itu baik dah untuk aku. Okey, kalau baik ambil. Lepas pada khair dia akan pergi kepada ma'ruf. Apa ma'ruf? Yang ni yang dikatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa dia tu? Benda berkaitan dengan perkara yang Allah suruh, Allah perintah. Kalau benda ni baik dan dia baik untuk aku, adakah Allah mengatakan benda ni baik? Allah katakan benda ni baik, maka dia buat. Itu tingkat baik yang ketiga. Benda yang dia buat baik, dikarenakan Allah mengatakan benda tu baik, maka dia mengatakan itu adalah baik. Daripada ma'ruf dia akan pergi kepada tingkat yang seterusnya, iaitu ihsan. Apa yang dikatakan ihsan? Dia melakukan satu perkara yang baik, berterusan kebaikan dia, dan dia tidak mengharapkan pujian daripada orang. Dan dia juga mengetahui pada hakikat kebaikan yang dia buat, pasti Allah melihat setiap perkara tersebut. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kan kita baca dalam surah Ar-Rahman ayat tu. Dan ini adalah tingkat kebaikan yang keempat. Manakala tingkat kebaikan yang tertinggi namanya hasanah. Apa hasanah? Hasanah ni adalah lantunan doa sapu jagat dari Nabi SAW yang selalu kita bingkiskan kepada tuan-tuan yang mulia. Kalau tak tahu nak baca doa apa, baca doa ni. Nah, selain pada doa Allahumma barik lana itulah, itu memang duk tahu lah kan. Ini doa ni. Apa dia?
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sebab doa ini adalah doa yang membalut seluruh kebaikan untuk kita minta daripada Allah di dunia. Maksudnya masa hidup lah. Bila sebut kata dunia, masa kita hidup. Bila sebut kata dunia, masa kita masih berakal. Bila sebut kata dunia, masa kita masih bernafas. Semua kebaikan yang ada ni, kita minta. Dah tak tahu nak minta apa. Bini bagi senarai, anak bagi senarai, list. Kan? Nanti abang bangkit malam, minta ni, minta ni, minta ni. Anu ada macam-macam, mak ni minta macam-macam. Ya Allah, janganlah jadikan mak mentua aku macam mak leha apa dah. Minta doa. Kan? So, bila banyak sangat kita tak tahu nak minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian, adakah kehidupan manusia ini hanya berulang pada kehidupan ini? Tidak. Dia akan ada satu lagi kehidupan yang terasiknya adalah barzakh. Dan kita tahu itu adalah pemuka dan permulaan kepada alam akhirat. Maka kita minta lagi. Iaitu kebaikan fil akhirah. Dan setinggi-tinggi kebaikan di akhirat apa dia? Iaitulah yang dikatakan waqina azabannar. Minta dijauhkan daripada azab. Bukan daripada jauh pada neraka tak. Jauh daripada azab api neraka. Bukan dekat neraka saja tak mau, tetapi azab dia pun tak mau. Dan ini yang dikatakan sebagai hasanah, iaitu dia melakukan satu kebaikan pada kemampuan akal dia memahami bahawasanya Allah nak bagi kebaikan ini tak kiralah kebaikan apa pun, tetapi kalau aku dapat kebaikan atau apa-apa benda yang aku belum nampak kebaikan, pastinya ia adalah kebaikan tertinggi. Sebab dia main daripada Allah, dia bukan main daripada makhluk. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu bila sebut berkenaan dengan kalam yang disebutkan oleh Fadlatul Syekh Fatihakan, Islam menggalakkan ilmu. Macam itu kita bang. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kita boleh tengok dalam Kisah ayat 30, ayat 31 panjang. Kisah berkenaan dengan Nabi Adam dan juga konflik dengan syaitan. Iblis pada masa tu. Dan bila sebut kata ilmu, segala benda yang ditempatkan dalam dia akan ilmu, dia menjadi mulia. Termasuklah di situ seawal-awalnya yang kita boleh nampak adalah kisah Nabi Adam AS. Nabi Adam diletakkan ilmu, dan ilmu dia adalah bukan ilmu yang biasa-biasa. Wa'allamahul, iaitu Allah yang directly ajak Nabi Adam. Wa'allamahul Adam al-asma akullaha. Setiap nama yang kita sebutkan itu apa dah? Santiasakra, iaitu ilmu mengetahui semua benda. Dan disebutkan juga bukan takat ilmu sahaja digalakkan, perlu juga untuk mengetahui makrifat. Ia bukan konsep makrifat yang kita katakan sebagai makrifat salah lencongan faham, iaitu yang disebutkan makrifat ini adalah orang yang yang duduk sampai keadaan dia tak perlu lagi solat, tak perlu lagi puasa. Tak, yang tu salah faham tu. Yang disebutkan itu kita beritahu ada solat syariat, ada solat tariqat, ada solat hakikat. Kemudian bila main di dalam bab makrifat ini, dia ada kaitan dengan perkara yang kita belum buat, kita dah boleh nampak dia punya kebaikan masa depan. Yang mana kita faham makrifat ini juga diikat pada satu lagi faham maksud, iaitu hikmah. Hikmah. Apa ni hikmah? Hikmah ni adalah satu daripada rembesan pemahaman tentang ilmu. Satu orang yang dah ada ilmu, dia akan dapat hikmah. Dia akan dapat hikmah. Dan tak semua benda dalam dunia ini dia akan dapat hikmah dengan ilmu. Kadang-kadang dia main hikmah dengan amal. Contoh solat, tutup aurat, sedekah, puasa tu kan. Kalau ikut ilmu, faham kita nak puasa 7 pagi 7 malam ke 7 malam 7 pagi. Kalau ikut ilmu kita dengan pakar dietetik kita nanti abang kan, geng gym pun nanti beritahu kita hang kena puasa kalau elok 7 malam 7 pagi 7 pagi 7 malam. Tu. Hak tu yang kita abang. Kalau kerajaan tadi hati dia okey dengan Allah, pukul 7 pagi 7 malam tak ada masalah. Tapi kalau hati dia KO dengan Allah, dah pula puasa 7 pagi 7 malam pula. Dia jelutung duk lambai mah. Kan? Dia kata Hamidia duk lalu duk boom murtabak semput. Dia jadi lagu tu pasal dia duk asal kata benda ni tak boleh logik. Boleh faham? Bila diikat sangat dengan akal. Tetapi kalau dia main dalam bab hikmah, dia main dalam bab makrifat, dia tahu benda ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada kebaikan yang mungkin kita tak jumpa di sini tapi jumpa di sana, dan pasti di sana akan jumpa dia punya kebaikan. Sebab tu kita abang itu tingkat salat
yang dikatakan syariat, salat tariqat, salat hakikat, makrifat ini, dia mula dengan sembah raga. Lepas sembah raga, dia akan naik jadi sembah cipta. Lepas pada sembah cipta, dia akan naik jadi sembah rasa. Bila sebut kita sembah raga, orang yang mencari sebab kenapa solat ni kena buat, kemudian dibuat kajian, universiti buat kajian. Bila kita sujud, darah turun main kepala, darah ada kelancaran dan sebagainya. Ada tak orang mati dalam sujud? So, tak mana yang kita lancaknya? Boleh faham tak tuan-tuan? Benda ni. Sebab tu, kalau ada orang terlampau mengikat kolaborasi antara ibadah dengan kesihatan, ataupun dia selalu mengikat gabungan antara ibadat dengan sukan dan sebagainya, maka akal dia akan faham bahawasanya perjalanan satu-satu ibadat itu akan jadi kebaikan pada jasad. Sedangkan benda tu dia akan berubah dan mengubah daripada sembah raga menjadi olahraga. Pasal duk kejar sihat, duk kejar segar. Sedangkan dalam solat Allah Ta'ala kata apa? Solat itu hakikat dia tanha anil fahsya wal munkar. Itu solat tarikat. Dia akan tanha anil fahsya wal munkar. Kemudian hakikat solat pula apa dia? Solat bila mana dah sampai ke tahap hakikat, dia akan boleh mendapat apa yang dikatakan isti'anah, iaitu senantiasa bermohon tolong kepada Allah SWT. Dia boleh minta bantu pada Allah, dia boleh mengadu pada Allah. Dia menjadikan solat sebagai satu transit jiwa dia, RR, untuk dia relax, dia akan reflect dan dia akan recheck masa tu. Sebab dia tahu solat ni sajalah time dia untuk bersama dengan Allah. Keluar dia tak boleh dah. Sahabat Nabi SAW Hamzalah, dia kata apa dekat Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, aku rasa aku munafik. Aku rasa aku munafik. Pasal apa kata aku tu? Sebab bila duduk dengan Nabi aku ingat Allah, ingat neraka, ingat syurga. Tapi bila balik main rumah duduk dengan anak bini aku lupa. Lepas tu bila main time solat pula pergi jumpa dengan Nabi ingat balik. Lepas tu bila balik lupa. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, soalan ni aku tak hati nak jawab. Kita jumpa dengan Nabi. Bawa pergi jumpa dengan Nabi. Bila jumpa dengan Nabi, apa Nabi kata? Nabi kata, sesungguhnya setiap perkara dalam dunia ni dia ada saatan. 3 kali Nabi ulang. Dia ada dia punya timing dia. Bila kita beribadat, maka titik fokus kita perlu dicerahkan, perlu dibersihkan, perlu digilapkan dalam masa tu. Mungkin dia punya timeline dia tak lama, 10 minit. Tetapi pastikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sekata dan sehati. Jangan sekata. Hati tak ada. Hati duk ingat Beyblade. Hati duk ingat pulut dakak. Hati duk ingat nasi kandang. Hati duk fikir tadi Covid orang duk fikir dalam mayang. Rokok 3 ke 4, 5 kot. Sami Allah Mahamidah dah. Baca tahiyat. 17. Dia macam-macam dia duk fikir. Sedangkan salat yang berada dalam timeline yang sedikit itu, cukup sempit waktu dia, why not kita tingkatkan titik fokus untuk tu? Satgi bila dah habis, bagi salam, kita zikir, habis zikir kita berdoa, habis tu menerap balik pergi tengok bentar dah. Lari, kira 1, 2, 3, kelingan tu imam, 1, 2, 3 lari. Nak cek siapa, Covid. Ataupun satgi kelang kabut buka, telefon. Sebab tu kita habang, kita kutip daripada kalam ulama menyatakan, hasil daripada hadis Nabi SAW, setiap waktu untuk kita lalui dalam kehidupan ni, dia ada saatan. Dia ada masa dia. Bila kita pi mengai betul-betul. Bila kita pi makan betul-betul. Tokok dengan talam-talam tokok. Pasal betul-betul punya makan. Bila shopping betul-betul. Tapi tak apa betul ingat. Bila shopping, laki lah duduk kalau kan, perempuan nanti duduk pusing dalam. Bukan perempuan sini lah, belah tu, kata malau banyak, buat panggil gitu. Bila kita sebut, kita faham lagu ni, maka orang yang mendapat nilai makrifat, dia tahu bahawasanya bila dia datang waktu solat, dia mengenal dan juga memahami, inilah waktunya Allah memanggilku dan Allah mengizinkan aku untuk berjumpa dengan dia. Ni, kita pergi masjid, kita pergi surau, kita pergi solat jemaah, kita pergi majlis ilmu. Ruang-ruang macam ni, bukan disebabkan oleh akal tadi ni. Bukan dekat disebabkan oleh hati tadi ni, tetapi disebabkan oleh iradah Allah Subhanahu Wa Taala dan inayah daripada Allah serta izin Allah, maka kita dapat berkumpul, berjumpa. Kita cuba menakrif, kita cuba mengambil sedikit sebanyak kebaikan. Itu dia punya
intipati berkenaan dengan makrifat. Sebab tu orang yang makrifat, orang yang faham hakikat ilmu, dia akan tahu setiap kebaikan ilmu yang dia lakukan itu bukan takat untuk dia di sini, tetapi juga untuk dia di sana. Sebab tu kita gelarkan orang makrifat ni adalah orang yang bijak sana. Pernah dengar bijak sini? Bijak sini ramai tapi tak pernah dengar kan? Bijak sana. Maksudnya kebaikan tu dibuat di sini, tetapi perolehan kebaikannya di sana. Baik. Kemudian dalam masa yang sama juga Fadilatul Syekh Fatih akan memperkenalkan kepada kita konsep yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din ini adalah rumus asas orang Islam yang nak melihat penanda aras iman dia. Bahasa mudah dia, kalau kita ni mengaku Islam dan kita nak tahu kita ni ada iman ataupun tidak, antara sifat bangsa akhirat adalah ini. Apa dia? Dia tahu kalau dia nak abang kata benda ni baik tak baik, benda yang dia ambil tu, benda yang dia belajar tu, benda yang dia tengok tu, bila benda yang dia tengok, dia belajar, dia ambil tu menambahkan dia faham agama dia, maka dia tahu itu adalah benda baik. Tetapi kalau sepanjang kehidupan dia ambil benda yang tak mai kebaikan pada agama dan itu dikatakan sebagai baik, maka dia terkeluar daripada radius penanda aras keimanan orang yang mengaku Islam. Boleh faham tak? Contoh, bangsa akhirat. Antara sifat bangsa akhirat adalah dia memahami setiap rezeki yang Allah beri dekat dia adalah bukan milik dia. Mimma razaqnahum yunfiqun. Adakah ia hanya berkaitan dengan harta? Tidak. Semua benda. Baik ilmu, dia tetap juga kena kongsi, kena berikan. Baik juga anak-anak, isteri kena kongsi. Macam mana kata nak kongsi isteri, Ustaz? Segala kebaikan pada isteri itu tadi diberikan ruang untuk dikongsikan kepada orang lain. Anak-anak, nak kongsi anak-anak macam mana? Anak-anak yang dia tertibkan, anak-anak yang dia santunkan, jadi anak yang baik, akhirnya menjadi pendinding pada masyarakat. Bukan main masjid untuk jadi imam pada tak. Cuma takat mungkin hang anak ada 8 orang, tingkap ada 8, 2, 4, 6, 8. Abang sulung, second, third, sampai nombor 8. Cermin ni pun jaga. Tiap-tiap hari kena main cuci. Main solat, cuci. Satu cermin seorang, satu cermin seorang. Kan? Contoh. Ataupun kalau dia boleh sampai ketap jadi imam dan sebagainya, itu lagi baiklah. Yang tu dikatakan mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bila sebut berkenaan dengan perkara sedemikian, antara sifat bangsa akhirat, kalau dia dapat RM1,000, dia seronok, dan dia bagi pula RM1,000 yang dia dapat tu dekat orang, seronok tu tadi jadi double. Pernah tak jadi kat tuan-tuan? Muka macam biasa pernah jadi ni. Kan? Tuan-tuan keluar, ada orang main kata terima kasih lah itu hang tolong aku, nah ambil 200. Kita pun seronok 200 padahal tolong angkat apa nama meja lah itu kan dia. Lepas tu kita lalu kita tengok ada satu hamba Allah yang kita rasa dia tu lebih layak dan kita bagi dekat dia, nah sedekah 200. Dan kita yang tadi seronok kita jadi double. Pernah tak jadi gitu? Kalau jadi gitu cantik saya tak duduk main kalau kita jadi gitu cantik kan? Hak ni yang katakan beza antara kita dengan bangsa akhirat. Bangsa akhirat ni dia faham, dia ma'rif, dia arif benda tu. Dan dia tahu kata benda tu akan membuatkan dia lebih dekat dan lebih faham tentang agama dia. Supaya kata Imam kata Fadilatul Syekh Fatih kan, supaya dengan itu akal akan dapat mengambil sesuatu yang dapat menolongnya dalam membezakan yang hak dan juga yang batil, yang baik dan juga yang jahat. Sebab itu kalau ikut logika akal, setiap benda dia boleh respon dengan mengatakan benda tu tak baik. Setiap benda. Contoh, atas sebab banyaklah, antaranya epilepsi komunikasi. Kenapa epilepsi komunikasi? Epilepsi komunikasi ni dia mai disebabkan oleh crowd. Circle kita ni duk cerita pasal benda tu tak baik, benda tu tak baik. So bila kita keluar dalam circle lain, kita pergi kepada kalangan lain, bila ada orang sebut benda tu, kita trigger, terus kita kata benda tu tak baik. Contoh, saya kata ketum. Berapa orang yang akan kata benda tu tak baik? Boleh dikatakan semua kata baik. Tetapi kalau saya kembali ke zaman saya dulu, 90-an, awal tahun 2000, saya sembang dengan paklong-paklong, pakcik-pakcik duk buat bendang, kami duk buat kerja sawah dan sebagainya. Bila sebut ketum, benda tu terlalu masalah. Benda tu adalah bukan suplemen.
Benda tu adalah satu nilai tambah. Dan ketum pada waktu tu bukan ketum yang hari ni. Dulu 7 helai, lah 7 kawah. Boleh faham? Dulu 7 helai, lah 7 kawah. Dulu ambil yang kering jatuh, lah hinggut. Bukan kata hinggut, dah hinggut dia kepak pula pokok, kalau boleh dia nak tokak dengan batang-batang pokok boleh. Yang ni yang kita abang, benda tu sebenarnya asalnya baik. Tetapi kalau akal kita duduk dalam epilepsi komunikasi, kejutan dalam komunikasi, terutama kita ada WhatsApp dan sebagainya, maka kita akan cenderung mengatakan seperti yang disebutkan dalam kita punya komunikasi yang lain. Benda tu adalah benda yang tidak baik. Sama juga dengan khalwat. Apa yang tuan-tuan nampak dengan khalwat? Khalwat. Kita akan duduk dalam satu sisi yang mengatakan khalwat ni adalah benda yang akan dikenakan hukuman dan sebagainya. Sedangkan ia adalah salah satu daripada perkara yang kita sebutkan hari itu, iaitu benda berkaitan dengan uzlah. Menyendiri. Lah ni bukan menyendiri. Kan? Dia satu macamnya menyendiri. Khalwat yang tu. Tetapi bagaimana proses memahami term ini berubah mengikut kadar. Sebab itu bila kembali kepada hadis Nabi SAW, saatan juga kata ulama, ia berkaitan dengan pembinaan ataupun evolusi ataupun perubahan masa dan zaman. Pada masa dulu okey, sekarang tak okey. Lah budak-budak umur 8 tahun 9 tahun ragai pokok pinang, agak-agak kita panggil turun ke kita tengok gitu ya. Dulu saya 9 tahun 90-an boleh ragai pokok pinang. Boleh ragai pokok pinang betul-betul punya ragai. Lawan pula tu. Kan tanam pinang apa-apa agar puyuh tak dapat lari. Kan dulu-dulu buat batas perenggan kan. So tanam pinang, pokok tinggi, taklah tinggi sangat. Kira lebih kurang surau ni punya tinggi dah lah kot. Pakat naik agak, nak challenge siapa yang terror. Dulu tak ada masalah. Pak dengan mak tengok lagu tu lah try tengok. Baru pegang pokok jarum tu kata, ai, lagu tu dah. Pasal boleh nampak dah benda ni. Term dia akan berubah disebabkan oleh saatan ni tadi. Waktu-waktu dan juga evolusi masa. Kemudian perkara yang sama juga yang disebutkan, akal ini yang akan main peranan. Yang mana dia akan mengambil saluran dalilnya, dia punya sumbernya daripada hati. Kalau hati tu mengatakan benda ni tak boleh, tak payah, dia akan automatic block. Akal dia akan block. So bila dia block, dia akan respon balik kepada syahwah dan juga amarah. Kalau kata syahwah tu tadi, dia akan tengok balik pada pemakaian emosi dia. Benda ni elok tak dengan emosi, tak elok dia akan tolak terus. Kemudian bila amarah, dia turipi kepada ni tangan, kaki, muka. Boleh faham? Hati yang sakit. Tapi siapa muka dia buat com? Boleh nampak? Hati yang sakit. Kawan kita main, kita sakit hati dengan dia. Awak kaki kita yang jalan pergi gunung. Awak tak suruh hati je pergi. Boleh faham tak? So sebab tu kita abang kata hati ni raja. Dia yang mengarahkan, dia yang menginstrukkan, dia yang memberikan perintah, order kepada seluruh. Tetapi sebelum sampai kepada anggota ni semua, dia akan lalu ni. Akal, nafsu, syahwah. Kan? Yang disebutkan kita, amarah dan sebagainya. Sebab tu nafsu termasuk dalam bab amarah tu tadi. Baik. Terus. Rasulullah SAW bersabda, yang kita sebutkan tadi, hakikat ifaqih fiddin ni. Kena fahamlah. Bila kita sebut mayuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin, kita kena ada sampai tak macam tu. That mean kalau benda ni baik pada agama aku okey. Kalau benda ni tak baik untuk agama aku tak orang ni. Aku tak apa nak suka. Kan? Duk couple tak boleh tak? Allah tak suka. Kata tak apa, kita nak buat couple patuh syariah macam mana? Masa nak pegang tangan tu baca bismillah, boleh? Bismillahirrahmanirrahim, pegang tangan. Lepas tu dah habis pegang tangan, alhamdulillah. Boleh ke? Tak ada. Sebab tu bila benda tu ada, kita cuba elakkan. Kita nak mempatuh syariahkan rokok dan sebagainya. Boleh tak nak baca bismillah? Tak boleh. Melainkan kalau kita sama apa, dia bukannya khizir, kan? So benda-benda macam tu kita cuba reduce. Saya bukan menidakkan benda ni dalam sosial kita pada hari ni. Ia adalah satu benda yang dipaksa untuk terima, iaitu normalisasi berlaku. Maka kita dah terjebak, kurangkan, elakkan. Dan banyakkan yang baik. Kalau kata ada benda yang kita lakukan tidak disepakati dalam agama, maka kita tinggalkan. Dan jangan pula jadi orang yang kena tahan dengan polis. Lepas tu kita pergi abang, kita lain laju, tak tahan. Yang lain ni banyak macam tu. Bila kita tegur dia dalam bab A, dia akan kata pasal apa yang bab B yang tak kata apa. Boleh faham? Sebab tu,
bila kita buat satu benda yang tidak benar di depan orang yang benar, Allah akan instructkan dia melalui mata hati dia untuk pi kepada akal dia, kemudian dipandu kepada dan akhirnya memandu kepada amarah dan juga syahwah dia untuk tegur kita. Dan secara kalkulatif dia, saranan, cadangan, nasihat, mungkin tegas sikit dia marah, itu datang daripada siapa? Allah. Sekiranya yang dia tegur tu benda betul. Tetapi kalau yang dia tegur tu adalah benda yang tak betul, hang duk pakai tudung apa dah, okey, itu main daripada mana? Main daripada syahwat dah. Main daripada syahwat dah. Bila dia main dalam nada marah, amarah dah. Bila dia tengok balik sifat dia, fujur, bukan taqwa. Kembali pada surah Syam, surah 91, ayat yang ke 8. Wa nafsi wa masawaha fa alama fujurha wa taqwaha. So, benda ni kita nak kena clear kan? Dan kena ambil. Sebab tu saya kata hati ni dia, abang akal ni dia payah sikit, dia jenuh sikit. Nak tidur tu apa? Satu macam yang duk usah kan. Dia kata apa ustaz ni? Tak, yang ni bang akal tuan-tuan. Akal ni dia jenuh. Dan hadis yang disertakan pada muka surat 95, Rasulullah SAW juga bersabda, Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Kata Nabi SAW, hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, kelebihan orang berilmu dibandingkan dengan orang yang hanya beribadat samalah dengan kelebihanku, kata Nabi, dibandingkan dengan orang yang paling rendah di kalangan sahabatku. Maksudnya, orang yang beribadat banyak dan tidak ada ilmu, banding dengan orang yang beribadat dan ada ilmu walaupun sedikit, orang yang beribadat dengan ilmu itu lebih mulia dipandangnya oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit ibadat dia. Dan kena ingat, bila abang kata sedikit ibadat ni bukan kata salat 5 kali dia sembahyang 1. Ni bukan sedikit. Ni mau bubuh sikit kan. Kadang-kadang orang salah faham wasatiyah apa dia? Wasatiyah ni orang yang pertengahan Ustaz. Pertengahan tu mula tak mana? Pertengahan tu maksud dia bermula daripada, kalau contoh solat, orang yang pertengahan apa dia? Dia solat 5 waktu cukup. Kemudian dia buat solat sunat yang tertentu saja. Dia tak ada lah sampai solat sunat awabin mutlak, apa ni solat sunat mutlak, wuduk dia tak buat pun. Tapi wasatiyah itu standard 5 tu clear. Puasa Ramadan clear. Aurat tutup lutut sampai pusat clear. Kalau perempuannya dengan kaedah aurat aja. So yang tu wasatiyah akan start lepas pada tu. Boleh faham? Jangan kita duk sangka wasatiyah kalau 5, wasatiyah 3. Main lohong sampai maghrib. Isyak hilang. Hari tengok. Kan? Haradan dia tak. Belah tu tanya saya wasatiyahnya orang Ustaz. Ya wasatiyah perlu. Tetapi wasatiyahnya seseorang orang Islam adalah dengan clearkan yang wajib itu. Tapi kalau yang wajib tu tak clear, apa? Kalau dia ambil pusat sampai lutut, dia ambil wasatiyah dan nak tutup tak nak. Boleh faham tak? Yang ni. Tapi kita pasal bila akal itu tidak dipandu dengan hati yang iman, takwa, maka dia akan jadi kerosakan dan kehancuran yang melampau. Habis ya? Bateri habis ya? Kena tambah lagi 5 upang, dia bagi bunyi lain pula. Baik. Sedikit alas. Kesemua ini adalah disebabkan oleh nilai dan pengaruh ilmu dalam memperdalamkan iman dalam jiwa dan memperkenalkan hakikat alam sejagat kepada manusia. Sebab tu secara responsif antara yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin Ar-Rumi, dia mengatakan akal itu perlu dilampaui. Akal itu bukanlah kemuncak kepada kehebatan seseorang manusia. Jangan kita pernah rasa kita hebat dengan kita ni orang yang pandai. Sebab takkan mungkin seseorang boleh menjadi pandai dan pandainya itu digelarkan sebagai pandai universal. Dia cuma pandai fakulti je. Sebab tu bila kita pergi universiti, kita tak mengaji dalam universiti, kita mengaji dekat fakulti. Kan? Kalau kata hang ambil fakulti apa? Ya, himpunan fakulti-fakulti itulah baru jadi universal, university. Boleh faham tuan-tuan? Nah, baik. Antara yang disebutkan oleh Imam Rumi, dan kisah ni banyak dikutip oleh orang-orang yang memotivasi, kan? Tak kira lah dia motivasi untuk menega ke apa-apa, dia motivasi, banyaklah orang duk cerita benda ni kan. Tapi ini saya ambil daripada Imam Rumi. Dia katakan apa? Seperti mana kisahnya seorang pensyarah bahasa dengan tukang kayu sampan. Kayu sampan kan? Kalau dulu di Penaga ada matam dah hari tu. Banyak berapa upang ada, lintas pi kota. Baik.
Ada satu orang pensyarah, dia naik dengan apa nama pendayung sampan ni. Naik duduk atas perahu tu terus tanya. Pak cik tahu tak apa itu ayat majmuk? Oh, pensyarah bahasa tanya ayat majmuk bang. Dia kata tak tahu. Oh lah, rugi pak cik. Tua-tua pak cik tak tahu, rugi pak cik. Ayat majmuk ni bombang-bombang dia duk cerita, Pak Long tu pun duk kayuh kan. Duk usah dia ni lagi. Jalan sikit dah habis dia terang dah. Faham pak cik? Pak cik tak boleh, pak cik ni dah tua-tua rugi, pak cik tak tahu bahasa. Bila tanya Melayu, dia mula. Lepas tu dia tanya lah, pak cik tahu tak kata nama terbitan? Punggah. Ingat kata nama terbitan? Kita habis SPM tu bila lupa dah. Lah pakai ya, duk kerja pakai. Kata nama terbitan. Kan? Pak cik tu tanya dekat ni tukang kayu ni. Tukang kayu tu tak tahu. Dia kata lah pak cik sia-sia tua saja. Tua saja tak tahu kata nama terbitan. Dia pun abang kata nama terbitan gedebak. Benda yang kita boleh guna abang tak apa. Tak tahu bot besar lalu ombak kuat. Bila ombak kuat perlu bawa seorang Lagis tak banyak, dia tak beban sangat. So badai tu tadi tolak perahu jatuh. Bila perahu jatuh, lepas duk pegang dekat perahu ni, ayak sungai tolak pergi ke muara, pergi ke kolam nak masuk laut. Apa pakcik tu kata? Pakcik tu tanya dekat pensyarah ni, hang tahu berenang? Tak tahu pakcik. Apa tua-tua tak tahu berenang? Sedangkan benda ni penting dalam hidup yang. Aku walaupun tua, aku pandai berenang. Bye-bye. Boleh faham? So, kalau seseorang mengatakan dia sudah pandai dalam satu bidang, jangan pernah sombong untuk menidakkan kepandaian orang dalam bidang lain. Sebab tu selalu kita ingatkan, anak-anak ini dilahirkan dengan pintar. Sebab pintar itu wajib, bodoh itu pilihan. Boleh faham? Semua anak-anak ini cerdik, bersih. Cuma kecenderungan kecerdikan itu tidak mampu untuk digaris pandu oleh kita. Kita sebagai seorang contoh bapak kita engineer, kan? Seorang lagi pula bapak adalah pengarah Mega Holding. Kan? So kalau dia nak ukur kecenderungan anak-anak pada kepintaran mereka berpandu kepada uji pandu yang dia ada, maka benda tu takkan boleh. Kadang-kadang anak ni hang baca sangkut-sangkut, kita bagi sempurna ada perupak dia kira cepat pada kita. Punya dia dalam bidang tu. Tetapi kena ingat satu dia hakikat dia. Semua anak-anak itu dilahirkan cerdik. Yang menjadikan seseorang anak itu bodoh bila mana dia melalui proses pembodohan seawal-awalnya di rumah. Boleh faham? Antaranya kalimat makrifat, kalimat keramat daripada mak dan ayah. Jangan pernah sesekali keluar daripada lidah kita membodohkan anak-anak. Awak bodoh, dia mula. Ni bodoh, bukan tekak bodoh piang pula. Kan? Kita punya orang tua dia kata, awak lah cerdik sangat. Boleh faham? Kan? Dia tak kata hang ni nasib malang, dia kata betul punya budak. Boleh faham tak? Bila ragai pokok hang naik lagi. Dia suruh naik, dia tak suruh turun. Kan? Okey. Sebab itu bila kita faham posisi kita dalam menempani kehidupan dengan zaman sekarang yang penuh dengan dia punya godaan dalaman dan juga luaran, dan kita pula kurang daya tahan penyakit sosial, kita tak faham PUBG menentang apa. Zaman aku dulu aku tahu lagi, PUBG aku tak tahu. PUB kelak malam dia tahu kan. Main ML dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu benda yang burung puyuh, dia tak tahu apa benda tu. Yang tengah duk apa benda apa kan. Mak leha dia tak tahu. Dia bagus dah. Dia tak tahu Khuzairi, dia tak kenal. Sebab kita tak mampu untuk proses data tu, analisis setiap satu. Saya cuba bila kita meningkat umur, dulu okey. Dulu masa zaman 20-an ke 30-an, Valentino Rossi cergah. Ni masuk pap kita boleh follow. Tetapi bila main dah law ni, dah nak masuk 4 series kita punya season 4 ni, dia jadi season tu ya. Memang season. Dia nak follow biar follow ni Kalau orang tanya apa, tak dia jadi tak apa nak, bukan tak berkenan. Dia jadi tak larat nak catch up tau. Kalau tuan-tuan sebab tu ulama sebut, kalau hang jadi hamba fashion sampai matilah akan jadi hamba fashion. Dia mau kena barang. Kan? Duk gila vintage sampai mati gila vintage. Sebab vintage kita 70-an dah vintage lah. Hak 70-an dulu vintage dia tu bila 1800 Hak 1800 tu dia punya vintage bila? Paleolitik tu. Hak zaman dinosaur punya dulu tu. Boleh faham tak? Benda ni takkan habis. Zaman 80-an, bukan 80-an, awal 90-an, pakai seluar jin kembung.
baju t-shirt bawah dalam, pakai cardigan kot luar. Hak Korea duk pakai tu. Dulu kan pakai dah kan? Pakai dah. Zaman saya sekolah dulu, selok bukan. Tok nek kita dulu pakai dah. Dan benda ni akan berulang. Dan dia tidak akan pernah berhutang. Iaitu sangkut, dia akan berulang. Dan sebab tu, kalau siapa yang duk gila fashion, sampai tengok drama pun, drama tu dah tulis dah. Kisah ini tidak kena mengena dengan yang hidup atau yang, habis tu yang duk tension macam mana? Hang pula yang duk apply jingga. Janganlah dapat mak mentua macam mak leha. Apa benda ni? Kita ambil pula satu lagi keroh yang ada dalam timba orang lain, kita masuk dalam timba kita yang memang duk keroh dah pun. Sopa ayak sangkuik lah. Kita pergi ambil pula pergi tambah. Lepas tu dia buat tension. Anak pula pergi tengok pak yang buat panggil. Apa benda ni? Kita tak ada masa dah tuan-tuan. 1442 dah. Bagi 42 mau. 1442 dah. Kita nak target sampai kita umur apa? Bukan hidup nak menongkat langit. Kita bukan nak menongkat langit tuan-tuan. Sebab itu, antara perkara yang paling asas, jadikan akal kita sebagai jambatan. Sebakat ulama-ulama dulu mengatakan, Al-Farabi mengatakan benda sama, Nasruddin Hajar mengatakan benda sama, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibn Sina juga menyetapkan akal, jasad, semua benda ni adalah alat menuju Allah. Hakikat kecenderungan manusia, kalau dia boleh duduk dalam rumus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia faham benda tu dalam memproses semua benda yang ada dengan dia, menjadikan semua jasad dia, hati dia, akal dia, jiwa dia adalah alat menuju Allah ilahiyah, ya, selamat dah. Tapi kalau kata dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi jasad dia pergi kepada makhluk, hati dia juga pergi kepada makhluk, tak ada langsung fana dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni tadi dia akan ada dua kecenderungan. Satu sesat, satu dia akan tidak akan jumpa. Dia memang sampai bila pun tak akan jumpa ilaihi raji'un tu. Dia tak tahu kata hakikat dia akan kembali pada Allah. Yang kita akan bawa adalah benda yang kita sudah pun buat atas nama Allah. Mengatasnamakan amalan kepada Allah. Yang ni kita kena ada. Duit dalam paket kita lah. Milik siapa? Milik Pomen Raita. Duit dalam paket kita milik anak kita. Milik Tesco. Milik Maybank. Milik public bank dan sebagainya. Itu duit kita tahu mana? Yang ada dalam tabung tu. Yang kita sedekahkan. Yang kita bagi, tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Yang kita selup, kita keluarkan tak tahu apa jumlah. Yang kita infakkan, yang kita wakafkan, itulah harta yang kita akan bawa pada kenderaan yang kita ada hari ini, iaitu jasad kita, harta kita, hati kita dan sebagainya. So, saya berhenti dekat muka surat 95 sebelum masuk fasa ketiga berkenaan dengan pengkhususan akal mukmin. Yang ni kita ambil secara umum saja untuk akal. Nanti kita akan masuk akal mukmin pada bulan yang akan datang, dan mungkin juga pada bulan depan, hari Khamis yang kedua, saya tak berkesempatan dengan tuan-tuan kot. Ada jemputan daripada Masjid Makbul. Allah alam, saya belum lagi respon. Itu abang nak sembang dengan Abang Mat, tapi tak abang lagi. Depa baru bagi tahu pula tadi ni. Depa pesan saya minggu 2 minggu lepas, saya lupa nak abang. Dan insya-Allah kalau tak ada bulan minggu kedua tu, hari Jumaat tu, kita akan bersama dengan tuan-tuan pada hari Khamis minggu seterusnya lah, insya-Allah. So, selamat menyambut happy belated awal Muharram lah kan. Second Muharram lah, bukan awal sangat lah. Kalau kata azam ke apa azam, kita tak ada kaitan dengan azam. Cuma yang adanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin, bukan takat kita sebut, tetapi kena praktik pada amal, faham dan juga rasakan, feel it. You have to feel it. Nah, jangan kita cuma rasa dan kita tak isi. Dia kena dua kali feel. Satu feel it, second feel it. F-E-E-L satu, F-I-L-L satu. Jangan kita biarkan dia kosong. Okey, rasakan dia dan penuhkan dia. InsyaAllah. Moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Mohon halal masa yang diberikan. Kalau ada kekasaran bahasa tu geri bicara, terlajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak. Daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah tuan-tuan. Yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong kabur-leburkan. Dan saya kutip kalam ulama yang selalu kita kongsikan dengan tuan-tuan, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya.
sebesar-besar ikan, pasti ada tulangnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.